Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi insya-Allah pada pertemuan ini kita sambung bahagian akhir ataupun bahagian rumusan kepada perbincangan asbabun nuzul yang dinamakan oleh pengarang kita dengan tajuk Al-Qawaidu ataupun Qawaidu fi Asbabin Nuzul, beberapa kaedah tentang asbabun nuzul. Kaedah yang seterusnya iaitulah ta'addudun nazili wassababu wahidun. An-nazil di sini ialah Al-Quran lah, ayat-ayat yang turun. Ta'addud maknanya berbilang, bukan sekali. Wassababu wahidun, sedangkan sebab itu hanya satu. Wawul hal dipanggil. Jadi berbilang ayat-ayat yang turun, sedangkan sebab hanyalah satu. Maksudnya satu peristiwa, tetapi ayat-ayat pelbagai ataupun berbilang-bilang ayat turun tentang sebab yang sama. Al-muradu huna bi ta'addudin nazil an takuna al-ayatun nazilatu bisababin wahidin muta'addidatul mawadhi'i fa ba'daha fi surah wa ba'daha fi suratin ukhra ma'a anna as-sabab alladhi adda ila nuzuliha wahidun. Jadi dimaksudkan dengan tajuk ini iaitulah pelbagai ayat yang turun. Maksudnya ayat-ayat yang turun dengan sebab yang sama banyak tempat. Sebahagian di satu surah, sebahagian di surah yang lain. Sedangkan sebab yang membawa kepada turun semua ayat-ayat ini hanyalah satu. وقد ذكر المعاصرون أمثلة لهذا أعرضت عنها لعلمي بضعفها في الدلالة على المقصود استثناء مثال واحد ذكروا أرى أنه موافق للصواب. Jadi pengarang-pengarang tentang asbabun nuzul zaman moden ini bawa contoh sebenarnya, tapi pengarang kita banyak tak setuju. Jadi dia kata kalau ada satu contoh yang sesuai, inilah contoh yang kita bawa. Yang orang kata kritikalnya ilmu sababun nuzul lah. Ruang ijtihad sangat terbuka. Jadi contoh yang tuang kitab kita ini bersetuju ataupun hampir bersetuju inilah. Teori memang dah lama ada. Teori ada. Tapi nak bawa contoh, inilah isunya. Jadi sebaik-baik contoh bagi pengarang kita inilah akhrajat Nasa'i an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala lamma qadima Ka'b bin al-Ashraf Makkah qalat lahu Quraisyun anta khairu ahli al-Madinati wa sayyiduh. Ini pun contoh yang pernah kita lalui dah sebenarnya. Ini kisah latar belakang kepada peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, iaitulah apabila Yahudi memujuk Quraisy dan kabilah-kabilah lain untuk menyerang Mekah secara bersatu. Jadi mereka datang ke Mekah. Bukan mudahlah bagi Yahudi untuk turun ke Mekah ni. Kalau tidak kerana semangat untuk bermusuhan dengan Nabi sahaja. Dan mereka pun sebenarnya tidaklah baik dengan Quraisy. Selama ini mereka menghina Quraisy.
Dan Quraisy pun tahu sangat bahawa Yahudi tidaklah berniat baik kepada mereka. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini yang menjadi utusan Yahudi ke Mekah. Qalat lahu Quraisyun anta khairu ahli al-Madinati wa sayyiduhum. Dia kata engkau orang Madinah yang paling baik dan engkau penghulu orang Madinah. Qala na'am, dia kata ya. Qala ala tara ila hadzal mumbatir min qaumihi yaz'umu annahu khairum minna. Sekarang lihat apa pandangan engkau kepada mumbatir. Walahiyazubillah lah. Ini kalau nama ini kita namakan kepada Nabi kita SAW, jawab ni syirik. Jadi kita tahulah Nabi kita namanya Muhammadun, ya, terpuji. Tapi orang Mekah tak tergamak nak panggil Muhammadun. Mereka bermusuh. Antara gelaran yang mereka beri kepada Nabi kita ialah Al-Mumbatir. Al-Mumbatir dengan makna Al-Munqati'u minal khair. Seorang yang terputus daripada kebaikan. Biasanya merujuk kepada orang yang tak ada anak. Ya? Orang yang sial kerana tak ada anak. Nabi kita kebetulannya anak-anak lelakinya mati sebelum umur autumn, iaitulah umur lepas susu. Sebelum 2 tahun meninggal semua. Jadi orang Arab, mereka menganggap orang macam ni sial kerana tak ada keturunan, terutamanya keturunan lelaki. Jadi dia panggil nama Nabi kita Mumbatir min qaumi yaz'umu annahu khairum minna. Dia kata Muhammad ini mendakwa dia lebih baik. Betul ke? Wa nahnu yakni ahlul hajij wa ahlus sadanah, sedangkan kami ni, siapa kami? Muhammad menghina kami, sedangkan kamilah ahlul hajij, orang yang melayang, orang datang haji, wa ahlus sadanah, orang yang menguruskan Kaabah, menguruskan Masjid Haram. Tiba-tiba Yahudi bercakap menyokong mereka. Ini cakap Yahudi yang kata khianat pada ilmu lah, sedangkan mereka paling tahu siapakah Nabi kita Muhammad SAW. Dia kata antum khairum min, kamu lebih baik daripada mereka. Jadi cakap mereka ni di Mekah, kononnya Nabi tak tahulah, tapi wahyu membongkar. Di dalam Quran menyebut fanazalat inna syani'aka huwal abtar. Sebenarnya orang yang menghina engkau itulah yang putus daripada kebaikan. Jadi dikatakan ayat ini turun sempena cakap Yahudi ini. Ini satu pendapatlah tentang sebab nuzul kepada ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Mumbatir sama maknalah ya. Sebenarnya Tuhan jawab penghina engkau itu yang abtar. Maksud di sini ialah Ka'ab bin Ashraf ataupun orang Mekah lah. Wa nazalat, dan turun juga ayat lain satu lagi, iaitulah alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Sehinggalah ayat akhir ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana mereka yang diberi kitab tiba-tiba beriman kepada al-jibti wat taghut, dan mereka berkata kepada orang yang bertanya mereka, kamu lebih baik daripada Muhammad ya. Jadi dua ayat ataupun dua kumpulan ayat ya turun kepada satu peristiwa. Kemudian ada lagi contoh akhrajal Bukhari wa Ahmad wa Muslim wa Nasa'i anil Musayyab. Musayyab ni Musayyab ya, ataupun ayat ya. Qal lama hadarat wa Aba Talibin al-wafah. Ini kisah lain ya. Kisah Abu Talib mati. Ja'ahu Rasulullah SAW fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah bin al-Mughirah. Jadi Nabi sampai ke tempat Abu Talib nazak, Abu Jahal dah ada, Abdullah bin Abi Umayyah pun dah ada. Faqala ay'am. Dia kata, wahai bapa saudaraku.
qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka biha indallah. Wahai bapa saudara, sebut la ilaha illallah, kalimah yang aku boleh berhujah untuk engkau, bantu engkau dengannya di situ. Sebut la ilaha illallah saja. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ataghlabu an millati Abdul Muttalib. Engkau tak suka ke kepada agama datukmu Abdul Muttalib? Falam yazar Rasulullah ya'riduha alaih. Nabi tahu la ilaha illallah wa yu'idani bitilkal maqalah. Mereka pula mengulang ucapan tadi. Engkau tidak sukakah kepada ajaran Abdul Muttalib? Hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum ala millati Abdul Muttalib. Wa aba an yakula la ilaha illallah. Sehinggalah Abu Talib mati, dia sebut perkataan ala millati Abdul Muttalib. Masih di atas ajaran Abdul Muttalib. Maksudnya dia mati kafir lah. Dan dia tidak mahu menyebut la ilaha illallah. Qala Rasulullah SAW, kemudian bila dia mati, Nabi kata apa? Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku tetap istighfar kepadamu selama mana aku belum dilarang. Jam surat sebelah. Fa anzalallah. Lalu Tuhan turunkan ayat ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Ini satu ayat turun. Tidak patut bagi nabi dan orang beriman beristighfar kepada kaum musyrikin. Jadi dikatakan ayat ini turun sempena kematian Abu Talib kerana Nabi beristighfar kepada. Dan juga ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau kasih, tetapi Allah juga yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikasih. Jadi sekurang-kurangnya dua ayat, dua nazih, ta'addudun nazih, berbilang ayat yang turun kepada wasababu wahidun. Sedangkan sebab adalah satu. Akhrajat Tirmidzi wan Nasa'i an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat yaghzu rijalu wa la taghzu nisa. Ini soalan, satu soalan banyak jawapan. Jadi Ummu Salamah katanya dia bertanya Nabi SAW, dia kata orang lelaki berperang, orang perempuan tak berperang. Wa innama lana nisful miras. Jadi lelaki dah ada kelebihan berperang. Kita hilang dah fadilat perang. Itu akhirat lah. Dunia pun kita hilang. Wa innama lana nisful miras. Dalam bab pusaka pula kita hanya dapat separuh. Hebat juga Ummu Salamah ni, dia membela hak wanita dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Fa anzalallah, tiba-tiba Tuhan jawab, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu berangan, jangan kamu bercita-cita dalam perkara yang Tuhan telah lebihkan sebahagian kamu di atas sebahagian yang lain. Maksudnya redalah dengan agihan Tuhan lah. Tuhan dah tentukan mana yang lebih, mana yang kurang. Waqala Mujahidun anzala fiha. Menurut pendapat Mujahid bin Jabir ni anak Ibn Abbas, dia kata kepada Ummu Salamah juga dengan soalannya tadi turun ayat lain. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sehingga akhir. Wa kanat Ummu Salamata awwala dha'inatin qadimat muhajiratan. Kemudian dia cerita perihal Ummu Salamah. Dah Ummu Salamah ini perempuan pertama naik unta yang tiba berhijrah di Madinah. Itu dia datang bersama suaminya, iaitulah Abu Salamah sebelum kematian suaminya. Kemudian dia dikahwini oleh Nabi SAW. Jadi soalan Ummu Salamah ini dua ayat tu. Jadi ini pun ta'addudun nazili wasababu wahid. Kemudian akhraj al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nasan min ahli syirki kanu qad qutilu wa aktsaru
وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن أن lima amilna kafaratan. Ya. Okay. Ini pun soalan juga. Ya. Jadi Ibn Abbas menceritakan sekumpulan kaum musyrikin yang dahulunya pernah membunuh dan banyak membunuh, pernah berzina dan acap kali pula berzina. Tiba-tiba mereka datang berjumpa Nabi SAW dan masuk Islam lah. Tapi mereka rasa tak menasabah sebab mereka jahat sangatlah. Lalu mereka kata, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi hasan, la hasan. Dia kata apa yang kau ajar, apa yang kau sebut itu baik sangat. Lau tukhbiruna anna lima amilna kafara. Cuba tolong beritahu kami, dia kata. Yang kami buat sebelum ini tu ada keampunankah? Yang kau ajak ni baik sangat, tapi kami ni jahat sangat. Tak pernah sabar pula dengar ajaran kau. Tuhan ampun ke dengan kesalahan-kesalahan lepas kami. Lalu Tuhan turun ayat. Ada dua ayat tu, ya. Ayat dan surah lain-lain, ya. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka yang tidak panggil bersama Allah Tuhan yang lain, tidak berdoa, tidak menyembah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallah, tidak membunuh nyawa yang Tuhan haramkan. Wala yaznun, dan tidak berzina. Kemudian ada ayat lepas tu cerita pasal illa man taba, ya, kecuali mereka yang bertaubat. Ampun dan Tuhan kafarahkan segala dosa mereka. Kemudian kita ada ayat satu lagi ialah qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampau, yang melakukan dosa, kesalahan kepada diri mereka, jangan putus asa daripada rahmat Allah, ya. Jadi ringkasnya, ini pun satu lagi contoh as-sababu wahidun, sebab hanya satu, tetapi an-nazilu yata'addad, ya. Ayat yang turun berbilang-bilang. Kemudian kita ada kaedah yang seterusnya, al-mabhatsu rabi'u ta'addudu sababi wan nazilu wahidun, ya. Ini terbalik daripada yang lepas, ya. Sebab banyak, yang turun satu. Jadi terhimpun beberapa sebab, kemudian turun ayat jawab sekaligus. Orang panggil sebab-sebab ini ada qadar mustarak. Walaupun sebab banyak, tapi ada sudut sama antara semua itu, maka turunlah ayat sekaligus jawab, ya. Al-muradu huna an ta'addad al-asbab wa yakunu nazilu ayatan aw ayatin fi mawdi'in wahidin. Jadi maksud tajuk kita ini iaitulah sebab berbilang, tetapi ayat yang turun satu ayat saja ataupun beberapa ayat pada satu tempat, mana sekelompok ayat, ya. Bukan dalam surah yang lain. Wa qad zakara al-muallifuna fi asbabin nuzul wa ulumil Quran adadan min al-amsil. Dalam bab ni pun penulis sebab nuzul dan penulis ulum Quran bawa contoh. Lakinnaha la takhlu min maqal. Orang kitab kita ni kata cuma setiap contoh tu boleh dibincang. Banyak dia tak setuju dan dia kritik. Wala taslamu min naqdin, dan tak selamat daripada kritikan. Siyama anna hadhihi al-amthilata mukarraratun yanquluha al-lahiqu anis sabiq. Terutamanya pula apabila contoh ini hanyalah hadir. Ni awak ambil ayat ni bagus ni. Yanquluha al-lahiq anis sabiq. Orang kemudian hanya kutip yang lepas, mana tanpa kritik, tanpa kaji, kan, tanpa menanggung beban kajian, ya. Ni orang copy paste lah, CND, ya. Copy paste je, tanpa bincang. Jadi aku tak suka cara tu, dia kata aku suka bincang.
Tapi aku bawa contoh yang dia setuju lah. Tuang kitab kita ni akan bawa contoh yang dia setuju saja. Sa'azkur huna al-amsilata allati tabayyanat li ba'da dirasati al-asbabi. Yang pertamanya, ini kita akan bawa ayat dulu. Sebab satu ayat dia ataupun satu kumpulan ayat. Tapi sebab dia macam-macam. Ya. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Saya nak baca habis ayat ni. Ya. Ayat ni bagus. Hukum puasa waktu malam. Ya. Hukum bulan Ramadan di waktu malam. Jadi dihalalkan malam puasa, pada malam Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafas di sini dengan mana menyetubuhi. Ya. Ar-rafas asalnya bercakap lucah. Tapi sini maksudnya bersetubuh. Ya. Cakap lucah saja. Orang kata taklah membatalkan puasa. Ini malam. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Perempuan itu adalah pakaian kepada kamu wahai lelaki, dan kamu wahai lelaki pula adalah pakaian kepada perempuan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tapi Tuhan tahu kamu akan mengkhianati diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Maknanya peringkat awal dulu, malam pun tak boleh menyetubuhi isteri. Ayat ini menasahkan. Fataba alaikum. Tuhan telah terima taubat kamu. Ada yang khianat juga. Maksudnya ada yang menyetubuhi isteri. Wa'afa ankum. Dan Tuhan maafkan kamu. Fal'ana basyiruh. Kali ini, setubuhilah isteri kamu. Langsunglah dengan mereka. Wabtahu ma kataballahu lakum. Dalam masa yang sama, cari apa yang telah Tuhan catat untuk kamu. Maksudnya dalam masa yang sama, jangan tinggal sembahyang malam, jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal qiyamul lail. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan, boleh minum. Ini hukum malam. Malam 3 boleh. Makan, minum dan bersetubuh. Jadi dipahami sebalik bahawa siang 3 inilah yang dilarang. Daripada sinilah dipahami apakah dia muharramatu siang. Apa yang diharamkan daripada puasa. Iaitulah apa yang dihalalkan pada waktu malam. Ya. Jadi makan, minum sehinggalah ternyata benang putih daripada benang hitam. Ini bukan benang sungguh ni, ini kinayah ya. Maksudnya ialah ternyata gelap malam daripada cerah siang. Jadi bila ternyata cerah siang, waktu fajar maksudnya, minal fajri masuk waktu subuh, maka haramlah semula 3 yang dihalalkan ini. Summa atimmus siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakan semula puasa kamu itu, maka diharamkan bersetubuh, diharamkan makan, diharamkan minum. Apabila masuknya waktu fajar, ilal lail, sehinggalah maghrib kembali. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid. Jangan menyetubuhi isteri sedang kamu beriktikaf. Jadi di sini disebut satu lagi amalan malam di bulan Ramadan, malam dan siang lah, iaitulah beriktikaf. Cuma bila beriktikaf masuk waktu malam pun tidak boleh pulang lah, tidak boleh masuk bilik. Ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu batasan Tuhan, jangan kamu dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Tuhan terangkan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga kamu bertakwa. Ini ayatnya 187 daripada surah Al-Baqarah. أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. Ini cerita puasa di peringkat awal dahulu. Ya. Peringkat awal dulu, puasa, bila masuk je waktu maghrib, boleh makan, boleh minum. Kemudian, tak boleh makan dah. Lepas itu tak boleh makan dah. Boleh makan sekejap, masa berbuka tu. Jadi, ada sebahagian sahabat ni, dia puasa. Bila masuk waktu berbuka, dia tertidur sebelum berbuka.
Jadi dia tertidur, dia letih. Ya. Jadi malam tu dia tak makan. Siang memang tak makan dah. Jadi puasa dia tu jadi masuk hari lain dah. Wa inna Qais ibn Saramah al-Ansari kana sha'iman falamma hadara iftar ata imra'atahu faqala laha aindaki ta'am. Tengok ni ya, gambaran puasa orang dulu susah sungguh ya. Mereka puasa dan bila nak berbuka tak ada makanan. Ya. Jadi yang siang tu puasa dengan pilihan kerana patuh kepada syariat. Malam kena puasa juga kerana qadar, miskin ya. Tak ada makanan. Faqala a'indaki ta'am. Bila dia balik dia tanya bini dia ada makanan ke? Qalat la. Walakin antaliku fa'atlubu laki. Tunggu sekejap lah dia kata. Aku pergi cari makan. Fakana yaumahu ya'man. Dia ni sehari suntuk dah bekerja. Faghalabathu ainah, dia tertidur. Faja'at imratu falamma ra'at qala khaybatan laka. Bila dia balik, isteri dia pergi dapatkan makanan. Bila dia pulang, dia tengok suami dia tidur. Qalat khaybatan laka. Dia kata ruginya engkau, celakanya engkau ataupun malangnya engkau lah. Falamman tasafan naharu wushiya alaih. Tengok. Jadi malam dia tak makan, esoknya bila dia puasa lagi, dia bekerja lagi, dia dah pengsan. Fadzukira dzalika lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan perihal Qais ini kepada Nabi. Fanazalat, tu ayat kita. Hillalakum lailal qasr. Dipanjangkan waktu makan tu sampailah ke waktu fajar. Ya. Macam puasa kita hari inilah. Jadi ini satu kisah. Jadi ayat kita ini turun pada Qais. Wa akhrajal Bukhari aidan anil Bara'i radhiyallahu anhu qala lamma nazala shaumu Ramadan kanu la yakrubuna an-nisaa Ramadan kullah. Dikata orang dulu bila masuk bulan Ramadan, sebulanlah mereka tidak mendekati isteri. Dengan makna tidak menyetubuhi isteri. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum. Tapi ada yang nakal menyetubuhi juga senyap-senyap. Fa anzalallahu. Lalu Tuhan turun ayat ini. Peringkat awal itu dilarang. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tuhan tahu bahawa kamu khianati diri kamu. Ya. Katanya antaranya Umar bin Khattab. Ya. Fataba alaikum. Tuhan dah terima taubat kamu. Wa'afa ankum. Tuhan maafkan kamu. Fasababu ta'addadahuna. Jadi sebab berbilang. Paling kurang dua sebab ini. Ya. Riwayat Sahih Bukhari. Wa huwal ju' wal jahdu. Iaitulah lapar, dahaga. Itu satu dalam kisah Qais. Al-jahdu letih maksud. Ma'akhiyanati ba'dihim anfusahum fi ityanin nisa'. Satu lagi ialah kisah senyap-senyap setubuhi isteri. Ya. Ma'annan nazila wahid. Sedangkan ayat satu ni je. Yang jawab semua. Jadi boleh jadi. Ataupun tak ada masalah. Ya. Dibawa kepada kaedah ta'addudu sababi wa nazil wahid. Ya. Kemudian kita ada contoh lagi. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya engkau tentang anak-anak bulan. Apa maksud soalan ni? Ya? Ni orang dulu, dia cakna lah pasal alamnya. Pasalnya, ialah mereka sangat dekat dengan alam. Kita hari ni jauh dengan alam. Kita tak tanya dah soalan. Ya? Apa beza matahari dengan bulan? Saya tengok matahari, daripada pagi sampai petang, besar tu lah. Kita nampak bulat. Esok pun gitu juga, lusa pun gitu juga. Kecuali hujan lah, tak nampak. Ya? Orang gelap. Tapi bulan bukan macam tu. Bulan
Awal bulan dia kecil, kemudian dia besar sampailah mengambang. Ya. Di 15, 16 Ramadan ni besar bulan. Kemudian dia kecil balik. Ya. Jadi itu maksud soalan mereka. Mereka bertanya tentang bulan, ya, anak bulan. Kenapa bulan dia mula dengan mengecil, kemudian membesar, kemudian purnama, kemudian dia kecil balik. Ya. Matahari tak macam tu. Apa sebab? Kita ini tak cakna lah. Sebab kita bukan kira hari dengan anak bulan. Dengan bulan. Kita tengok kalender je. Ataupun kita tengok jam ataupun handset kita je. Orang dulu nak tahu hari bila tengok anak bulan. Ataupun tengok pembesaran bulan tu. Itu mereka tahu berapa bulan dah. Kul hiya mawaqitu linnas. Jadi Tuhan jawab, itulah waktu-waktu untuk manusia. Mereka boleh ingat hari, mereka boleh ingat bulan. Wal hajj. Dan akhirnya mereka tahu haji. Haji bila masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min. Itu satu. Jadi kita nampak ayat ni pun dah bawa tajuk yang pelbagai. Ya. Tajuk yang kedua iaitulah kebajikan bukannya kamu mendatangi rumah daripada belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Kebajikan ialah orang yang bertakwa. Kebajikan di hati. Ya, yang kita berniat untuk buat baik lalu kita melakukan amalan yang soleh. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah daripada depan, daripada pintu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwa kepada Allah, semoga kamu berjaya. Akhrajal Bukhari wa Muslimun anil Bara' radhiyallahu anha radhiyallahu qala nazalat hadhil ayatu fina. Jadi Bara' ni daripada Ansar, dia kata ayat ni turun pada kita. Kanatil ansar idza hajju faja'u lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim. Jadi orang Ansar dahulu kalau pergi haji, balik mereka tak balik daripada pintu. Tak masuk rumah daripada pintu. Walakin min zuhuriha, masuk rumah daripada belakang. Ja'a rajulun minal ansar, datang seorang daripada Ansar, fadakhala min qibali babi, dia tak layan adab lama. Dia masuk ke depan pintu. Faka'annahu uyira bidzalik, dia dihina kerana dia dicela kerana melanggar pantang larang. Lalu Tuhan turunkan ayat ini membetulkan ataupun berpihak kepada lelaki yang dihina. Fal ayatu nazalat ala sababain. Tapi kalau kita tengok pada ayat tu, ada dua. Bukan isu ni saja. Ahaduhuma su'aluhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya Nabi tentang anak bulan. Wa jawabullahi lahum, Tuhan dah jawab. Asani dukhuluhum li buyutihim min zuhuri. Yang kedua, itu yang jelas daripada riwayat itulah. Ya. Okey, Jim. Apalah, kita baca contoh. Ya. Contoh bagus ni, payah nak dapat. Jadi, kita baca ialah yang orang dah himpun dah. Ya. So, kita cari sendiri payah ni. Ya. Ini ayat pengharaman Arab. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sembahyang sedang kamu mabuk. Sehinggalah kamu berilmu, kamu tahu apa yang kamu katakan. Wala junuban, dan bagi orang yang berjunub pun tak boleh mendekati sembahyang dan tidak boleh masuk masjid lah. Illa abiri sabil, kecuali hanya melintas. Ini cerita zaman dulu. Ya. Rumah dengan rumah tu, belakang ada pintu, boleh masuk ke masjid. Jadi kadang-kadang nak pergi ke rumah sebelah, tak perlu pergi ke pintu depan, ke belakang je ke masjid, boleh melintas. Biasa perempuan lalu jalan-jalan. Ya. Tak boleh, kecuali orang yang berjunub tak boleh masuk masjid, kecuali melintas sahaja hatta taghtasilu, sehinggalah mereka dapat mandi. Ya. Mereka mandi.
Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kamu sakit atau dalam musafir yang ketiadaan air, ya, ataupun jaa ahadun minkum minal ghaid, ya, ataupun kamu baru keluar daripada tandas, maknanya kamu buang air, ya. Aula mastumun nisa, ataupun kamu setubuhi isteri ataupun menyentuh perempuan yang membatalkan wuduk. Falam tajidu ma'a, tiba-tiba tak ada air. Jadi kita dah berhadas, badan kecil ataupun badan besar, tiba-tiba tak ada air. Fatayammamu sa'idan, maka bertayamum dengan tanah yang bersih. Jadi ayat kita ni ayat tayamum, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tayamum mudah. Basuh, sapu muka, sapu tangan saja. Innallaha kana afuwan ghafura. Tuhan pengampun, Tuhan pemaaf, ya. Jadi ini satu ayat dan peristiwa yang turun, peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun. Akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Ali anna rajulan minal ansari da'ahu wa Abdurrahman ibn Auf fasaqahuma qabla an tuharrama al-khamru fa ammahum aliyun fil maghribi fa qara'a qul ya ayyuhal kafirun fa khalata fiha wa nazalat la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Seorang Ansar menjemput Ali, ya. Jemput Sayyidina Ali dan Abdurrahman bin Auf ke rumahnya lah. Lalu dia bagi minum arak. Ini sebelum arak diharamkan. Tiba-tiba masuk waktu maghrib, Sayyidina Ali jadi terimam. Qul ya ayyuhal kafirun, tersilap. Biasa dah, qul ya ayyuhal kafirun. Ini biasa ayat yang tersilap dah, nampak mudah, ya. Lakum dinukum waliyadin, tak mari-mari, ya. Ulang tulis. Tak habis-habis baca qul ya ayyuhal kafirun. Fanazat. Lalu turun ayat kita ni, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati sembahyang jika kamu mabuk. Maksudnya diharamkan minum arak sebelum daripada sembahyang. Itu peringkat awal, ya. Sebelum diharamkan di semua waktu. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anhu qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Nabi SAW keluar dalam sebahagian pemusafirannya hatta idza kunna bil baida. Sebab dalam ayat kita ni ada dua isu, ya. Pertamanya isu arak, yang keduanya isu tayamum. Isu tayamum pula Aisyah yang meriwayatkan. Dia kata ayat ni turun kepada kami. Kita pun dah baca ayat ni, tak hadis ni, ya. Apa yang kita baca, tak baca ni, ya. Hatta idza kunna bil baida, sehinggalah tiba di baida. Au bi zatil jaish, ataupun lebih spesifiknya tempat namanya zatil jaish. Saya pernah sampai tempat ni, ya. Orang tunjuk tempat mana yang mana dikatakan Nabi singgah di situ, ketiadaan air, tiba-tiba subuhnya turun ayat tayamum, ya. In qata'ani kedun li, jadi rantai aku putus. Faqama Rasulullah SAW al-timasi, dan Nabi duduk di situ untuk mencari tengok. Nabi layan perempuan, ya. Walaupun dalam haramih. Wa aqaman nasu ma'ahu. Jadi orang lain pun terdiam di situlah, tak nak gerak sebab Nabi tak bergerak. Sedangkan Baidah ni dekat dah dengan Zulhulaifah, nak masuk Madinah dah. Tapi dengan sebab Aisyah habis orang terkenal.
walaisu ala ma'. Mereka bukan di lembah. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin Siddiq. Jadi orang ramai jumpa Abu Bakar. Faqulu ala tara ma sana'at Aisyah. Tengok tu Aisyah tu ganggu orang. Orang marah pada Abu Bakar lah, nak maafkan Aisyah, tak boleh lah. Aqamat bi Rasulullah sallallahu, dia yang menyebabkan orang lain terdiam di sini. Nasu walaisu ala, dan orang ramai lagi. Walaisu ala ma', sedangkan di sini tak ada air. Tak apalah, sehingga akhirlah kita baca dah kisah ni kan. Jadi turun ayat kita ni, lalu sahabat-sahabat puji Abu Bakar lah. Dia kata, mahiyah, bawah sekali tu, bi awwali barakatika. Ya ala Abi Bakrin, qalat fa ba'asna al-ba'ira alladhi kuntu fihi fa asabna al-iqda tahta. Ya. Akhirnya jumpa balik. Situ je rupanya ada buah unta je. Ya. Fahadhani sababani nazalat al-ayatu bisya'na. Jadi sekarang ni dua sebab dah. Satu ayat turun, sedangkan dua sebab sebelumnya berlaku. Wahuma as-salatu halas sakri, sembahyang ketika mabuk, apa hukumnya? Wa tayammumu inda adamil ma', dan tayamum ketika tiada air. Ya. Kemudian ayat lain pula, dal, ya. Inna fatahna laka fathan mubina, ya. Ila akhir surah. Hadhihi suratu nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarifahu min al-Hudaybiyah kama dallat ala dhalika al-ahadith. Ayat kita ni, suratul Fathi, turun sempena kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Hudaybiyah. Hudaybiyah kisah daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat perjanjian damai dengan Quraisy yang tidak membenarkan Nabi masuk Mekah. Turun ayat bersetuju dengan apa yang Nabi perturunkan perjanjian itu dan menjanjikan bahawa Mekah akan dibuka dengan sebab Hudaybiyah ini. Waqad tanawalat adadan min al-qadaya kanat sababan linuzuliha ba'da maqati'aha min dhalik. Tapi riwayat macam-macam, ya. Ada mubaya'atuhum li Rasulullah sallallahu alal kitab. Jadi katanya ayat ini turun selepas Nabi berbai'ah untuk berperang. Hina usyi'a anna Uthmana qad qutil, ketika disebarkan berita bahawa Uthman telah dibunuh. Maka ada dalam surah Al-Fatih, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dan juga antaranya peristiwa kafallahu aidil musyrikin al-mu'minin. Ini peristiwa lain dalam peristiwa Hudaybiyah juga, iaitu ketika Nabi perturunkan tanda tangan bagi perjanjian damai. Itu pun ada ayat, wa wallazi kafa aidihim ankum. Tuhanlah yang menyekat tangan mereka daripada mengganggu kamu. Wa aidiakum anhum, dan tangan kamu pula tidak boleh mengganggu mereka. Di batni Makkah, di lembah Mekah, min ba'di an azharakum alaihi, lepas tu Umri menang pada kamu. Jadi tengok ya, dalam surah Al-Fatih ini nampaknya ayat-ayat yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku di Hudaybiyah. Bukan satu peristiwa, ya. Ada paling kurang dua ataupun lebih, ya, peristiwa. Okey, kita masuk tajuk lain pula, ya. Tajuk ni sebenarnya lebih kepada usul fiqh lah, ya. Dalam ilmu dalalah, petunjuk, ya. Iaitulah al-am wal khas, umum dan khusus. Umum dan khusus, ya. Apa maksud umum dan khusus? Kadang-kadang ayat Quran umum,
Tapi bila datang peristiwa khususlah orang tertentu, masa tertentu, isu tertentu. Jadi adakah dengan sebab sampai kepada kita sebab yang khusus ini, maka dia mengkhususkan ayat yang umum. Ayat itu kalau tanpa sebab, kita faham secara umum. Tidak terikat dengan mana-mana nama dan mana-mana peristiwa dan mana-mana tempat. Tapi bila datang sebab, dia mengkhususkan. Jadi adakah bermaksud selepas daripada ini, ayat ini menjadi khusus dengan sebab-sebab yang kita baru tahu? Jawabnya tidak. Jawabnya lafaz tetap umum. Walaupun sebab khusus. Cuma sebab ini lebih memperjelaskan kita maksud ayat yang umum itu. Dan kita bertolak daripada kefahaman khusus kepada lafaz yang umum. Tengok contoh cerita dia. هذا المبحث أساسه ومصدره من المباحث الأصولية الهامة والمؤثرة في التطبيق العملية للأحكام الشرعية. Sebagaimana kita sebut tadi, perbahasan ini sebenarnya panjang dalam usul fiqh, dalam ilmu dalalat, ilmu petunjuk lafaz, ada perbincangan tentang am dan khas, mutlak dan muqayyad. Wa nadharan li silatihil wasiqah bin nusus syar'iyyah. Tapi oleh kerana kita bincang sebab nuzul, maka perbincangan dibawa ke sinilah sebab ada perbincangan di sana tentang sebab nuzul, Wa qabla syuru' fil maqsud awaddu ta'rif bil lafzil 'am. Jadi sebelum kita bincang panjang, apa itu am, apa itu khas? Al-lafzul 'am huwa lafzun wudi'a wad'an wahidan li katsirin ghairu mahsur. Lafaz yang diletak peletakan yang satu tapi untuk banyak tanpa dikepung. Mustagriqin jami'a ma yasluh. Dia meliputi semua yang sesuai dengannya. Contohnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada mereka yang berlaku baik. Tak tentu siapa-siapa. Tiba-tiba turun datang sebab nuzul, muhsinin itu disebut nama-namanya. Tapi kalau ikut lafaz asal, muhsinin mana-mana yang melakukan kebaikan. Yang lain itu saya tak nak teranglah. Saya ceritalah detail tu. Wa amma sababul khas fal muradu bi as-sababud da'i ila al-khitab ay sababul wurud ataupun sababun nuzul lah, sebab yang membawa kepada datangnya teks, datangnya ucapan. Faqad dzakara ba'du ahli al-ilm anna al-qismata al-aqliyah li ahwal lafz ma'a sababi fi al-umum. Di secara teorinya, an yakuna sababu am, kadang-kadang sebab umum, wal lafzu an-nazil alai khas. Ini secara teori saja, sebab umum, lafaz pula khas. Kemudian yang kedua, semua sebab dan lafaz dua-dua am. Yang ketiga, sebab dan lafaz kedua-duanya khas. Yang keempat, sebab khas, lafaz umum. Tak apalah, ni secara teori semata-mata. Tak ada kaitan dengan kita sangat. Saya rasa saya tak nak baca ni. Saya tak nak baca semua ni sebab ni pembincang usul fiqh. Kita nak ambil yang berkait dengan kita saja. Muka surat 133 tu, cuba tengok. Ammal halu rabi'. Amma al-halu ar-rabi'atu. Cuba. Atas. Wahia an yakuna al-lafzu 'aman wa sababu khassan fa hadhihi al-hal lubul mabhas wa khulasah. Jadi situasi yang keempat ini berkait dengan kita, iaitu lafaz am sebab khas. Jadi inilah lubul mabhas. Ini topik kita lah, ini tumpuan kita.
Wa nadharan li hadha sawfa atawassa'u qalilan fi dhikri aqwal ulama wa hujajihim fil mas'alah. Sebelum daripada kita praktis ataupun kita aplikasikan kaedah ini, sebenarnya ulama secara teorinya masih lagi khilaf. Adakah apa yang sebenarnya diambil kira? Lafaz yang umumkah yang diambil kira ataupun sebab yang khusus? Ada yang kata sebab yang khusus yang diambil kira, bukan lafaz yang umum. Ada pula yang terbalik, iaitulah lafaz yang umum yang diambil kira bukannya sebab yang khusus. Yang kedua ini sebenarnya betul lah. Yang kedua ni jumhur orang kata. Tapi tak apalah, kita baca dulu secara teori ya. Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alati ala qawlain. Jadi ada dua pendapat ulama. Al-awwal anna al-ibrata bi umumil lafz. Yang diambil kira ialah lafaz yang umum. La bi khususis sabab, tidak diambil kira sebab yang khusus. Jadi sebab yang khusus ni kita kena tahu sebagai ilmu pengetahuan asas yang daripada sini kita bertolak kepada lafaz yang umum. Lafaz tetap umum dan pelajaran tetap umum. Ayat ini tetap umum. Orang kata tidaklah tersangkut ataupun terhad ataupun terkepung dengan sebab. Walaupun penting, tidak dinafikan kepentingan mengetahui sebab. Tetapi dia tidak mengokong ayat. Ini pendapat jumhur lah. Dan ini yang diamalkan. Fala yasqutu umumu al-lafzi bisababil ladzi warada alaihi. Jadi umum lafaz tidak gugur dengan sebab yang khusus. Wa ila hadza dhahaba aktsaru ulama. Ini mazhab kebanyakan ulama. Ya, Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Jumhur lah sekali. Ya. Wa huwa al-mazhabul mu'tabaru indal muhaqqiqina minal fuqaha'i wal usuli. Ini pendapat yang mu'tabar. Ya. فيكون مقتضيا للعموم وأوجد كما كان مقتضيا لهم عدمه. ثانيا mana ni? Okey. Dalil mereka awalan, sanian, salisan. Saya nak tinggal bahagian ya. Ini mengaji usul fiqh tak jadi ya. Muka surat 134 tu. Okey, ini pendapat yang kedua ya. Bukan belum ya, belum kedua. Kita nak baca semua ni. Kita nak ngaji usul fiqh. Kita nak ngaji yang kita je ya. Muka surat 134. Al-Qawlus Sani. Jumpa. Tengah-tengah tu ada Al-Qawlus Sani. Tengok. Jumpa. Ha? Mei. 134 Mei. Tu. Bawah tengah tu Mei. Al-Qawlus Sani. Jumpa Al-Qawlus Sani, pendapat yang kedua. Anna al-ibrata bi khususis sababi la bi umumil lafzi. Ada yang berpendapat bahawa pelajaran diambil dengan sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Terbalikan daripada tadi. Jadi kalau ikut mazhab kedua ni sangat penting sebab nuzul. Kerana ayat yang umum akan jadi khusus dengan sebab datangnya sebab. Jadi sebab mengkhususkan ayat. Lafaz yang umum telah dikhususkan. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat ni lemah lah. Wayasqutu umumul lafzi bisababil ladzi warada alaih. Jadi lafaz yang umum gugur dengan sebab yang khusus. Waqad nukila, dikatakanlah hadzal mazhabu, dikatakan itu kita tahulah an Malikin wa Syafi'i wa Ahmad wa Abi Saud, dikatakan wal Muzani wa qala bihi jam'un kasir. Ada sehimpun ulama yang berpendapat demikian. Ini hujah mereka ya. Kita tak nak baca semua hujah ya. Ataupun baca sendiri ya. Sebab ini perbincangan usul fiqh. Perbincangan mendalam lagi dalam usul fiqh ya.
Tengok muka surat 136. Bawah sekali tu. Ba'da zikri qaulul usuliyin. Tengah-tengah ya. Bil mas'alati ya. Sa'azkuru ma waqaftu alaihi min aqwalil ulama fi i'tibarihim li'umumil lafzi duna khususis sabab. Jadi lepas pembincangan yang panjang ni, yang kita baca ni ya, kita akan sebut rumusan yang dibuat oleh ulama-ulama yang muktabar dalam ilmu tafsir. At-Tabari apa dia kata? Qala At-Tabari muqariran hadhil qa'idah. Jadi Tabari menyokong pendapat jumhur. Apa dia kata? Wa annal ayata kanat qad nazalat li sababin minal asbab wa yakunul hukmu biha aman fi kulli ma kana bi ma'na sababil ladzi nazalat fi. Dia kata ayat pernah turun kerana sebab tertentu. Tetapi hukumnya tetap umum dalam semua yang mengandungi, yang boleh dikandung oleh makna sebab itu yang diturunkan. Faham? Jadi Imam Tabari bersama dengan jumhur bahawa walaupun sebab khusus ada, tetapi tidak menghalang sebab-sebab yang lain yang boleh berlaku sehingga hari kiamat yang boleh ditafsirkan dengan ayat tersebut. Ya? Ibn Taymiyah pun dia kata waqad raji'u katsiran min hadzal babi qaulum hadzal ayat nazalat fi kaza la siyama in kana al-mazkuru syakhsan. In ayat az-zihar contohnya, ayat zihar turun kepada isteri kepada Aus. Betul lah, tapi zihar yang berlaku selepas daripada ini, isteri orang lain pun tetap hukumnya hukum sama, hukumnya umum. Tengok beberapa praktis ya. Contohnya innal ladzina yarmunal muhsanat. Mereka yang menuduh perempuan, menuduh zina perempuan yang baik. Jadi ayat ini betul lah turun kerana Aisyah radhiyallahu anha dituduh. Tapi ayat tetap umum. Mana-mana yang menuduh perempuan berzina sedangkan perempuan itu bebas, baik, maka termasuklah dia dalam ayat itu. Ya. Ibnu Katsir, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianati Allah, Rasul dan mengkhianati amanah sesama kamu. Qultu wasih ana ayat am. Ibnu Katsir kata ayat ini umum. Wa in sahha annaha waradat ala sababin khas. Betul, ayat ini ada kisah turunnya. Tetapi ayat wal akhdhu bi umumil lafz. Ya. Yang diambil ialah lafaz yang umum, la bi khususis sabab. Jadi pengkhianatan tetap tak boleh walaupun kepada siapa-siapa ya. Jalan pun saya tak nak baca lah ni. Suyuti kata apa, Imam Sa'di kata apa ya. Shinqiti, tengok muka surat sebelah 138 ya. Pun bersama ya. Shinqiti pengarang kita Adwa'ul Bayan ya. Ini pun tengok kisah ni ya. Shinqiti contohnya dalam bab ayat anna rajulan asaban min imra'atin qublah. Ada seorang lelaki dia cium seorang perempuan, bukan isteri dia ni ya. Fa'ata Rasulullah SAW, dia mengadu, wahai Rasulullah aku tersilap. Aku geram, aku cium budak perempuan, dia kata. Tunggu ayat wa aqimis salata tarafayin nahar. Sembahyang, mana sembahyang boleh menghilangkan dosa kecil. Qala ar-rajulu ali hadhi, ini ayat ni kepada aku saja. Qala liman amila biha min ummati. Nabi kata untuk engkau dan untuk siapa saja yang melakukan demikian di kalangan umat. Sembahyang 5 waktu menghapuskan dosa yang berlaku di celah-celah. Dalam hadis lain kata li jami ummati kulli. Ini menyokong bahawa wa hadzal ladzi asaba al-qublah min al-mar'ah nazalat fi khususi ayatun.
ammatul lafzi. Jadi turun kepada peristiwa khusus ini satu ayat tapi lafaznya umum. Jadi Nabi ini Syarqiti berhujah dengan peristiwa ini bahawa pelajaran diambil daripada lafaz yang umum, tidak diambil daripada sebab yang khusus. Okey, kita tengok beberapa contoh ya. Ini ke bawah tu ya. Akhrajal Bukhari wa Ahmadu wa Darimi wa Tirmizi wa Nasai. An Anas qala Umar wafaqtu Rabbi fi salas. Aku berbetulan dengan Tuhan aku pada 3 peristiwa. Jadi aku berpendapat sesuatu, tiba-tiba Tuhan membetulkan pendapat aku. Ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi kalau kita kata ayat ini hanya kepada Umar, dalam peristiwa itu sajalah sembahyang sunat tawaf berlaku di belakang maqam Ibrahim. Semua orang tahu bahawa sehingga hari ini pun sembahyang sunat tawaf berlaku di belakang maqam Ibrahim. Jadi ayat ini umum. Wattakhidhu, ambillah maqam Ibrahim sebagai tempat sembahyang. Sembahyang di sini ialah sembahyang sunat tawaf, selepas tawaf. Ya. Jadi bukan peristiwa pembukaan kota Mekah je. Ayat itu sempena peristiwa pembukaan kota Mekah, Sayyidina Umar cadang supaya Nabi sembahyang di belakang maqam. Lalu turun ayat membenarkan pendapat Umar. Tapi sebab itu tidaklah khusus. Maksudnya bukan hari itu je sembahyang di belakang maqam. Sampai hari ini pun orang sembahyang di belakang maqam. Jadi ini menunjukkan bahawa al-ibrah bi umumil lafz. Pelajaran dengan lafaz yang umum. Pelajaran tidak diambil dari sebab yang khusus. Maksudnya sebab yang khusus tidaklah mengkhususkan lafaz yang umum. Lafaz umum kekal selama-lamanya. أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما وحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل. Ini peristiwa tadi ya. Qais tadi ya. Jadi ini pun bukan kepada Qais saja. Sehingga hari kiamat diharuskan makan, minum dan bersubuh di malam hari. Yang ketiga, waqafa alayya Rasulullah bil Hudaybiyah wa ra'si yatahafatu qumlan. Ini cerita Ka'ab bin Ajurah ya. Ka'ab bin Ajurah dia sakit pada ketika umrah kepada Hajatul Wada ya. Itulah dia kena penyakit kutu ya, penuh rambut dia sehingga tapi dalam ihram tak boleh nak cabut rambut, tak nak botakkan. Jadi diizinkan kepadanya untuk botakkan. Al-Quran kata famankan minkum maridan aw bihi azan min ra'sihi fa fidyatun. Jadi mereka yang terpaksa botakkan kepala ataupun melakukan perkara yang diharamkan ketika haji secara terpaksa ini, maka boleh tapi kena bayar fidyah. Jadi ini bukan kepada Ka'ab bin Ajurah saja. Ini kepada Ka'ab bin Ajurah dan mana-mana yang terlibat dengannya di musim haji di ihram untuk mengkafarahkan kesalahannya melanggar wajib haji dengan apa yang disebut dalam ayat kita ini. Kemudian ayat wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Apabila kamu cerai perempuan sampai ajalnya, janganlah kamu halang bahawa dia kembali ayyangkihna azwajahum. Dia kembali kepada suaminya semula. Qal di Maqil bin Yasar, dia kata zawajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha. Aku bagi adik aku ataupun kakak aku kahwin dengan seorang, tiba-tiba dia cerai. Hatta idzan qadat iddatuha ja'a yakhtaba. Tiba-tiba iddah nak habis, dia datang nak pinang balik. Faqultu lahu zawajtuka wa farrashtuka wa akramtuka fatallaqtuha.
Aku dah kahwinkan engkau, kau dah bagi tempat tidur, aku dah mulia, tiba-tiba engkau cerai. Semajita takhtubuha, datang pinang balik. La wallahi, la ta'udu ilaika abadan. Perempuan ini tak kembali kepada engkau. Wakana rajulan la ba'si. Sedangkan dia taklah teruk sangat. Wakana til mar'atu turidu antarji'. Perempuan pula mahu kembali. Fa'anzalallah fala ta'budu. Jangan halang. Jangan zalimi ibu-adik kita yang nak kembali kepada suami. Fakultu al-an. Hebat. Maqil bin Yasar. Dia kata al-an. Sekarang juga. Af'al. Aku akan lakukan oleh Rasul. Ya. Apa nama sahabat-sahabat terdahululah. Ya. Laksanakan perintah walaupun hatinya tak berkenan. Jadi tentu sekali ayat ini bukan turun kepada ukhtu Maqil saja. Ataupun bukan kepada kisah Maqil saja. Sampai kiamat macam ni lah. Kemudian contoh lain lagi, saya tak nak baca dah. Ya. Kemudian baca ke sikit lagi ya. Tajuk Takarurun Nuzul ya. Panjang juga tajuk ni. Ya. Jadi saya rasa kita semulalah ya. Kita akan baca satu tajuk yang panjang, tajuknya Takarurun Nuzul ya. Jadi sekadar itulah saya rasa ya pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bagi waktu lain untuk pertemuan yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi perbincangan